Mari kita bangkit berdiri, kita akan mulai pada pagi hari ini dengan menaikkan pujian Suci, Suci, Suci. Dan mereka menyanyikan nyanyian Musa, hamba Allah, dan nyanyian anak domba yang bunyinya, besar dan ajaib segala pekerjaan-Mu ya Tuhan, Allah yang maha kuasa. Adil dan benar segala jalan-Mu, ya Raja segala bangsa. Sungguh besar kasih Allah Tuhan kita Yesus Kristus yang mau menderita, yang mau mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Untuk itu, untuk membalas kasih besar, kasih anugerahnya kepada kita, kita mau serahkan hidup kita. Sungguh suatu yang sangat mengherankan kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus itu. Mari kita naikkan pujian, sungguh heran Dia penebusku.
Mari kita masuk dalam doa. Tuhan kami Yesus Kristus, sungguh ajaib kasih-Mu ya Bapa, sungguh besar anugerah-Mu. Siapakah anak manusia sehingga Engkau rela meninggalkan semua kemuliaan-Mu di surga untuk datang ke dunia semata-mata hanya untuk menyelamatkan kami. Engkau rela menderita, didera, dan dihina, bahkan menyerahkan nyawa-Mu di kayu salib hanya demi agar kami tidak binasa. Kami manusia berdosa, tapi Engkau bersedia berkorban untuk kami. Tidak ada satu hal pun dalam diri kami yang layak untuk mendapat kasih anugerah-Mu itu ya Bapa. Untuk itu kami ingin senantiasa ingat akan kasih pengorbanan-Mu yang luar biasa itu. Kiranya Roh Kudus memampukan kami untuk tetap terus setia. Jikalau pagi ini kami dapat hadir dan bernafas, itu semata-mata karena anugerah-Mu juga ya Bapa. Sungguh ajaib kasih setia-Mu ya Bapa. Dengan segala ucapan syukur kami datang ke hadapan-Mu, ingin memuji dan menyembah Engkau. Mohon kiranya Roh Kudus memimpin, menuntun kami agar kami dapat beribadah dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi kami. Kiranya Engkau berkenan akan ibadah kami ini ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pagi hari ini diambil dari Matius 27 ayat 45 sampai 49. Kita akan bacakan secara bersama-sama. Matius 27 ayat 45 sampai 49. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli Eli lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia, dan segeralah datang seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan. Baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan kita. Jemaat dipersilakan duduk. Firman Tuhan, dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Mari kita mengambil waktu hening sejenak, mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan secara pribadi. Mohon pengampunan dari Tuhan. Bapa yang di surga, Engkau mengerti pergumulan kami di dalam hidup kami sehari-hari ya Bapa. Seringkali kami tidak melakukan kehendak-Mu. Kami hanya mengikuti ego dan emosi kami ya Bapa. Sering
seringkali kami tidak taat akan firman-Mu. Kami melakukan kehendak kami saja ya Bapa. Kami menuruti apa yang ingin kami lakukan. Kami menyakiti hati-Mu, menyakiti hati sesama. Engkau sungguh mengerti akan kondisi kami. Kami mohon kiranya Engkau ampuni dosa-dosa dan kesalahan kami. Kami mohon Roh Kudus-Mu memimpin kami, agar kami dapat hidup taat akan perintah-Mu dan hidup lebih baik sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Asal kita mau menyesal dan bertobat, Dia yang Maha Pengasih akan mengampuni dosa kita. Mari kita naikkan pujian, ku sesal akan diriku. Kita mau bersandar pada rahmat Tuhan dan hidup lebih mengasihi Tuhan. KPPK 226. Persembahan pujian pagi ini akan diberikan oleh Saudari Monica Felicia. Setelah itu firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Surif dengan tema Eli Eli lama sabachthani. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Pujian yang akan saya sampaikan pagi ini merupakan sebuah pujian syukur dan juga pujian respon kita terhadap kasih Allah. Jadi selama bulan Maret kemarin kita sudah mendengarkan khotbah tentang perkataan Yesus ketika di kayu salib, dan hari ini pun demikian. Jadi pujian ini biarlah mengantarkan kita untuk mempersiapkan hati kita memperingati hari kematian Yesus dan juga nanti Dia akan bangkit di hari yang ketiga. Pujian ini berjudul Oleh Kuasa Darah-Mu. Jadi dikatakan bahwa hanya karena karya penebusan Allah, Bapak, Ibu, saudara-saudari kita semua saat ini boleh berada di tempat ini dan menjadi kita apa adanya. Biar kiranya pujian ini boleh menjadi berkat bagi semuanya.
Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan-Ku menghampiri-Mu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memenuhi hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kau layakkan-Ku menghampiri-Mu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir
kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku, sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu. Mari kita berdoa sekali lagi. 我们大家同心祷告， Bapa yang Maha Baik, 慈悲 kami 仁爱的 bersyukur 天父， atas kasih-Mu. 我们感谢你的爱。 Dan pada saat ini Tuhan kami mau mendengarkan sabda-Mu. 这个时候，我们要聆听你的话语， Khususnya memahami apa arti perkataan ujaran Yesus. 特别是要了解耶稣在十字架上的话语。 Yang berkata di atas kayu salib, Eli, Eli, lama sabachthani. 耶稣说：“我的上帝，我的上帝，为什么离弃我？” Buka hati kami, buka pikiran kami. 求主开我们的心窍， Mohon roh-Mu yang kudus menerangi kami. 恳求圣灵光照我们， Agar kami sungguh-sungguh paham. 使我们真的可以清楚明白， Dan kami mau mentaati firman-Mu. 并且我们要施行你的话语。 Ini doa kami Tuhan. 我们祷告， Di dalam nama Tuhan Yesus. 是奉主耶稣基督的名， Amin. 阿门。 Selamat pagi menjelang siang saudara-saudara sekalian. 弟兄姐妹们，大家早上好！ Senang dapat beribadah bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian. 非常高兴能够和大家一起来敬拜主。 Senang dapat diberi kesempatan untuk membahas firman Tuhan di tempat ini. 感谢主给我有机会可以在这里和你们大家一起思想神的话。 Perkenalkan sekali lagi, saya Surif, dosen STT Amanat Agung, temannya Pak Dani. 苏利牧师是大使命神学院的教授，是丹尼牧师的朋友。 Dulu saya juga pernah ibadah di Gepembri, tapi di Gepembri Batam dan Pekanbaru. 以前我曾经在宣道堂Batam 和巴坎巴路侍奉。 Sebelum saya studi di Trinity Theological College di Singapura. 在我还没有在新加坡三一神学院就读之前， Ya, tema yang diberikan kepada saya adalah berjudul Eli Eli lama sabachthani. 今天给我的讲题是我的上帝，我的上帝，为什么离弃我？ Ya, dalam bahasa Ibrani seperti bukan bahasa Ibrani, bahasa Aram seperti itu, yang artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? 原文是亚兰文。 Ya. Nah, saudara-saudara sekalian, biasanya ini adalah perkataan Yesus yang keempat di atas kayu salib. 这是主耶稣在十字架上所说的第4句话。 Nah, biasanya penjelasannya adalah dari perspektif keilahian Kristus. Perspektif keilahian Kristus. 通常我们是要从耶稣的神性来去了解， Dalam perspektif Allah Tritunggal, 就是在三一真神的观念里面， kemudian sang anak karena memikul dosa-dosa umat manusia terpisah dari sang Bapa. 因为圣子他要背负世人的罪，所以他和
胜负分离了。 Tapi pada pagi hari ini saya mencoba melihat dari perspektif yang berbeda. 但是今天早上，我们要从不同的角度来去思想， Dari kemanusiaan Yesus. 就是从主耶稣的人性。 Karena Kristus yang kita imani adalah 100% Allah tapi juga 100% manusia. 因为我们所相信的耶稣，他是完全的人，他也是完全的神。 Saudara-saudara sekalian, bagi kita yang sedikit cermat mengenai perkataan Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? 如果我们比较仔细的去想主耶稣说的话，我的上帝，我的上帝，为什么离弃我？ Tentu saja ketika Yesus tersalib di atas kayu salib, tergantung di atas kayu salib dan berteriak, 当主耶稣被挂在十字架上，他呼喊的时候， Markus mencatatnya sebagai Eloi, Eloi, tetapi Matius mencatatnya sebagai Eli, Eli. 在马可福音，它是原文是说 Eloi， 但是在马太福音是说以利。 Sebenarnya perkataan yang sama, tetapi ketika diterjemahkan dalam bahasa Yunani, ya satu memilih kata Eloi, satu memilih kata Eli. 其实是一样的意思，但是在翻译成希腊文的时候，就分成两个不同的字眼。 Tetapi orang-orang yang ada di sekeliling Yesus yang tersalib berpikir bahwa Yesus berteriak memanggil Elia. 但是当时在主耶稣十字架四周围的人，他们以为耶稣是呼喊以利亚。 Tetapi murid-murid Yesus, terutama Markus dan Matius, berpikir berbeda. 但是主耶稣的门徒，特别是马太和马可，他们有不同的想法。 Mereka melihat bahwa teriakan Yesus Allahku, berkati bukan Eli, Eli, tetapi Allahku, Allahku. 他们知道主耶稣呼喊以利不是以利亚，但是他是说我的上帝，我的上帝。 Karena El itu adalah kata singkat dari kata Elohim yang berarti Allah. 因为 El 就是 Elohim， 就是上帝的缩写。 Ada imbuhan I atau Oi yang berarti ku. 然后那个 Oi 表示是我， Berarti apa? Jeritan itu tidak ditujukan kepada Nabi Elia, tetapi kepada Allah Israel. 所以耶稣的呼喊不是呼喊以利亚，而是呼喊以色列的上帝。 Nah, jeritan yang sama didengungkan di Mazmur pasal 22. 同样的呼喊也是在诗篇22篇出现。 Bahkan sebenarnya kisah penyalipan Yesus di pasal 27甚至主耶稣在马太福音27章所记载的钉十架的事， baik Markus maupun Matius menyandingkannya dengan pergumulan pemazmur di Mazmur 22. 马太和马可把这件事和诗篇22篇的记载连起来。 Maka saudara-saudara, Mazmur ini dibuka dengan apa? Jeritan Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. 诗篇22篇一开始就说：“我的上帝，我的上帝，为什么离弃我？为什么远离不救我，不听我哀哼的言语？” Pada ayat-ayat sebelumnya, ya, ketika pada ayat 35 digambarkan bagaimana di bawah kayu salib tentara Romawi membuang undi untuk mendapatkan pakaian Yesus. 在马太福音27章35节就记载了那些罗马的兵丁，他们研究分耶稣的衣服。 Itu mengingatkan Mazmur 22 ayat yang ke-19 yang berkata, mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka dan mereka membuang undi atas jubahku. 我们可以在诗篇第22篇18节读到，他们分我的外衣，为我的里衣研究。 Kemudian pada ayat yang ke-43, orang-orang di bawah salib itu berteriak, ia mempercayakan dirinya kepada Allah.
Allah menyelamatkan dia sekarang jikalau Allah berkenan kepadanya. Karena dia telah berkata, dia mengklaim aku anak Allah. Nah, ayat ini jelas menggaungkan Mazmur 22 ayat yang 9 yang berkata, ia berserah kepada Tuhan, biarlah dia meluputkannya, biarlah dia melepaskannya sebab dia berkenan kepadanya. Itu adalah bentuk olokan yang diterima oleh pemazmur pasal 22. 马太福音27章43节说：“他依靠上帝，上帝若喜悦他，现在可以救他，因为他曾说我是上帝的儿子。”这一节我们可以在诗篇22篇第8节看到，他把自己交托耶和华，耶和华可以救他吧？耶和华既喜悦他，可以搭救他吧？ Jadi umat Israel yang membaca narasi penyalipan Yesus, 以色列们他们读到关于主耶稣受死的 orang-orang 记载。 Yahudi pada zaman itu akan mengingat kepada Mazmur 22. 当时的犹太人，他们一定会想起诗篇第22篇。 Mazmur 22 adalah sebuah doa teriakan seorang benar yang berseru kepada Allahnya. 诗篇22篇是一个义人呼喊他的上帝。 Ia melakukan sesuatu yang benar, tetapi justru karena dia melakukan sesuatu yang benar, dia dibenci oleh banyak orang. 他是一个义人，他行义，但是就是因为他的义行，所以他被许多人仇恨。 Ketika dia jatuh di dalam penderitaan, maka orang-orang di sekelilingnya melihat, coba lihat tuh, apakah Tuhan akan menyelamatkan dia? 当他跌入患难困苦当中，人们就嘲笑他。你看他，上帝有没有帮助他？ Dan sang pemazmur itu dalam keluh kesahnya berteriak, Tuhan, Tuhan, ya, di mana engkau? Mengapa engkau tinggalkan aku? 所以诗篇的作者在他的困苦当中，他向上帝呼喊：“我的上帝，我的上帝，你在哪里？你为什么离开我？” Dia mengingat tentang kisah keluaran. 他想起在出埃及记的故事。 Dia ingat bagaimana nenek moyang mereka berseru kepada Tuhan, dan kemudian Tuhan menolong mereka. 他回忆他的祖宗怎样向上帝呼求，而上帝怎样帮助拯救他们。 Untuk itu dia lebih bersungguh-sungguh lagi berteriak kepada Tuhan. 所以他更加诚心诚意的向上帝呼求。 Dan kalau saudara membaca bagian akhir dari Mazmur tersebut, 如果我们读这一篇诗篇的结束， akan melihat bagaimana Tuhan menolong sang pemazmur. 我们看到上帝怎样来帮助这个诗人。 Tidak hanya itu, di ayat yang ke-28 berkata, segala ujung bumi akan sadar dan berbalik kepada Tuhan, dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan menyembah di hadapanmu. Sebab Tuhanlah yang berkuasa sebagai Raja, ia memerintah atas bangsa-bangsa. 不但如此，在第27、28节说，地的四极都要想念耶和华，并且归顺他。列国的万族都要在你面前敬拜，因为国权是耶和华的，他是管理万国的。 Itu terjadi karena apa? Karena Tuhan mendengarkan doa, teriakan orang yang benar tetapi ditindas oleh orang yang jahat. Tuhan mengangkat dia, membebaskan dia, membenarkan dia. 为什么会发生这样的事？因为上帝听了他呼求的声音，上帝帮助他、拯救他，将他高举起来。虽然他被人欺压， Tetapi saudara-saudara sekalian, dalam kisah Yesus itu tidak terjadi. 但是弟兄姐妹们，在主耶稣的经历上，这样的事并没有发生。 Dalam Mazmur 22, sang pemazmur berseru kepada Tuhan, Tuhan menolong. 在诗篇22篇，诗人呼求上帝，上帝帮助他。
Tuhan Yesus kita tersalib di atas kayu salib berseru, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Tetap saja dia tersalib. 但是我们的主耶稣，当他被钉在十字架上，他呼求上帝，我的上帝，为什么你离弃我？上帝并没有帮助他， Tetap saja dia menderita 他仍然要受苦， dan akhirnya mati. 最后要死， Dan mati sebagai seorang penjahat. 而且他是被当作一个罪人、一个坏人而死的。 Saudara-saudara sekalian, salib ada dua makna. 弟兄姐妹们，十字架有2个意义。 Bagi orang Romawi, 对罗马人来说， itu adalah hukuman yang paling nista. 那个是最残忍的刑罚。 Orang Romawi, warga kerajaan Romawi, dosa apapun, kesalahan apapun tidak boleh disalibkan. 对罗马人来说，无论他们犯了怎么样重的罪，都不可以用十字架来刑罚他。 Itu hanya hukuman buat bangsa barbar. 这是对那些野蛮族的人的刑罚， Itu hukuman buat para budak yang memberontak kepada tuannya. 是对那些背叛主人的努力的刑罚。 Ada satu kali ketika Kaisar Agustus sebelum dia menjadi kaisar, dia panglima perang, dia bertempur melawan panglima Romawi lainnya, ya. 有一次， ya. 在当阿古斯都凯撒还没有当凯撒之前，他和其他的罗马将军打仗， Ya. Seperti waktu zaman Samko itu. 就好像《三国志》一样。 Ya. Ada tiga negara itu yang terus berperang kayak gitu ya. 讲到以前有3个国家一直在那边打仗， Nah pada zaman Agustus sebelum dia jadi penguasa tunggal, ada 3 panglima yang terus berperang gitu. 阿古斯都凯撒他所经历的也是一样，3个人在那边一直的打仗。 Satu kali musuhnya kekurangan tentara. 有一次他的敌人就缺少军队， Dia menghasut para budak 然后他就唆使一些奴隶 untuk lari dari tuannya dan bergabung menjadi tentaranya. 逃离他们的主人，来参加他的军队， Dengan janji kalau menang kamu akan menjadi warga kerajaan Romawi. 然后就应许他们，如果我打赢了，你们都可以成为罗马人。 Tapi itu kalah, mereka kalah. 但是他们却输了， Agustus yang menang. 阿古斯都赢了。 Para budak tersebut dikembalikan kepada tuannya. 然后这些奴隶就把他们还给他的主人， Kemudian ada sisa 3.500 budak yang tidak ketahuan siapa tuannya. Mungkin sudah mati. 剩下3500个奴隶不知道找不到他的主人是谁。 Daripada pusing-pusing mengurus budak tersebut, Agustus menyalibkan 3.000 lebih budak 比起这 pada waktu yang sama. 3500个奴隶带给阿古斯都麻烦，所以他就决定把他们同时全部钉十字架， Disalibkan, dibakar bersama-sama dengan salib itu. 把他们钉十字架，然后就一起烧死。 Bisa dibayangkan baunya. 我们可以想象那个臭味， Itu memberikan peringatan yang luar biasa menakutkan bagi kaum hamba. Jangan sekali-kali memberontak. 这是一个对奴隶们一个非常严厉的警戒，让他们不敢再背叛主人。 Ketika Yesus disalibkan, 当主耶稣被钉十字架时， bersama dengan dia adalah pendosa dan pemberontak. 和他同钉的有2个强盗。 Tidak hanya itu saudara sekalian. 不但如此， Bagi umat Israel, bagi orang Yahudi, 对犹太人、以色列人来说， Perjanjian Lama mengatakan terkutuklah mereka yang tergantung di atas pohon. 旧约说，凡挂在木头上的都是受咒诅的。 Yang mati tergantung di atas pohon, termasuk dalam hal ini yang disalibkan,
itu dikutuki oleh Tuhan. 凡被挂在木头上、包挂、被钉死在十字架上的人，都是被上帝所咒诅的。 Itu sebabnya bagi orang Israel begitu mati tersalib itu atau tergantung segera sebelum matahari terbenam harus cepat-cepat dikuburkan. 所以照以色列人的惯例，被挂在十字架上的人在日头还没有落山之前，就要把他们埋葬。 Karena umat Israel bukan manusia berdosa, manusia yang terkutuk. 因为对以色列人来说，这些人是受咒诅的，是犯罪的罪人。 Karena Israel adalah umat Yahweh. 而以色列民是上帝所拣选的民族。 Tapi saudara, kita melihat bahwa Yesus mati disalibkan 但是我们看主耶稣被钉死在十字架上， sebagai orang benar, tetapi dia menanggung itu. 其实他是义人，但是他要担当这个罪行， Bahkan di atas kayu salib dia merasakan kesendirian. 甚至在十字架上，他感到非常的孤单， Ditinggalkan oleh orang-orang yang mengeluh-ngeluhkan dia, Hosana, Hosana. 之前称赞他好萨那好萨那的人都离开他了。 Kebetulan minggu ini ada Minggu Palem, ya biasanya teks yang dinyanyikan tentang apa? Hosana, Hosana ya. 通常这个礼拜是橄榄礼拜，通常是要唱和萨那和萨那。 Tidak hanya itu, dia ditinggalkan oleh murid-muridnya. 不但如此，他也被门徒离弃了， Tidak hanya itu, di 甚 atas kayu 至 salib dia merasa ditinggalkan oleh Allah. 在十字架上，他感受到上帝离开他。 Karena dia hidup sebagai orang benar sebagaimana Pemazmur 22. 因为他是一个义人，就是诗篇22篇所说的义人。 Saudara hidup di dunia sebagai orang benar pasti menderita. 弟兄姐妹们，我们成为义人，活在世界上，一定是会受苦的。 Lebih baik mengikuti cara dunia. 你随波逐流还更好。 Tadi pagi saya mengisahkan bagaimana pengalaman saya ketika kerja di Batam. 早上的崇拜，我讲到我在巴丹工作的经历。 Selesai kuliah di Untar sebagai arsitek, kemudian saya melamar kerja dan kerja di Batam. Di perusahaan developer di Batam. 我从建筑系毕业以后，我在巴丹工作。 Saya diajak atasan saya ketemu sama pihak otorita Batam. 我的老板带我去见巴丹的政府官员。 Perkenalannya sang pejabat itu mengatakan, kamu dari Jakarta ya? 那个官员就问我：“你从雅加达来吗？” Kalau kamu dari Jakarta seharusnya sudah tahu bagaimana seharusnya bersikap. 如果你是野城来的，你一定了解你要抱着怎么样的态度。 Kemudian segala sesuatu berjalan dengan uang. 就是一切都要以钱来运行。 Dan sebelum pulang atasan saya memberikan segepok uang dalam amplop gitu. Saya nggak tahu berapa. 我们离开之前，我的老板就拿出一大包一信封的那个钱，我不知道多少。 Nah, atasan saya mengatakan ini saya kasih contoh, nanti kali-kali berikutnya kamu yang melakukan itu. 老板对我说：“现在我给你做样子，然后以后就是你来做了。” Tapi Tuhan kayaknya tolong saya juga. Pada saat itu Batam lagi terpuruk-puruknya gitu, nggak ada proyek baru. 但是上帝帮助我，那个时候巴丹的经济衰退，没有新的项目， Karena nggak ada proyek baru, nggak butuh izin yang baru. 因为没有开发新的项目，所以不需要有新的准字。 9 bulan saya di Batam, 我在巴丹9个月， hanya bisa menjual 1-2 rumah gitu. 我 Satu 只 ruko dan 卖 satu 出 rumah. 1-2间房子。 Dan itu, tapi puji Tuhan bahwa Tuhan tidak membiarkan saya untuk menyogok. 但是感谢主，上帝没有任凭我
去做那些不好的事。 Tapi pengalaman yang berbeda dialami oleh mahasiswa saya di program Emin. 但是我的一个学生，他的经历又不同了。 Usia bapak ini sudah lebih dari 70 tahun. 70. 哦，他已经77岁， Masih semangat belajar. 但是还是很有精神的要学习。 Kemudian pada saat presentasi dia mengisahkan kisah hidupnya. 然后在课堂上，他就讲到了他人生的经历。 Dia melakukan sesuatu yang benar 他 ketika untuk mendapatkan proyek pemerintah. 当他要拿到政府的项目的时候，他做了正确的事， Dan dia menang. 并且他赢了，他胜利了。 Tapi ada sesuatu kesalahan yang dapat diperdebatkan. Kesalahan kecil yang dapat diperdebatkan. 但是有一个小小的错误， Ya. Dan itu dijadikan celah 然后他们就抓紧这个把柄， oleh lawannya yang kalah dalam proyek tersebut. 就是那个输掉项目的人就抓住这个把柄， Dan membuat dia harus masuk penjara. 然后把他下在监牢里。 Wah, pergumulan yang sangat berat. 这对他来说是一个非常沉重的打击。 Seorang yang aktif melayani, 一个很热心侍奉的人， tidak pernah melakukan penyogokan. 他没有贿赂， Usahanya dilakukan dengan secara jujur, 他诚诚实实的做生意， mengikuti aturan yang berlaku. 并且遵守法律规则。 Tapi berujung di penjara selama berapa tahun. 但是最后被他的对手下在监里。 Saudara-saudara sekalian, 弟兄姐妹们， inilah harga yang harus dibayar sebagai orang yang membangun kehidupan yang benar di hadapan Allah. 这是一个愿意在上帝面前建立诚实的生活的人所要面对的后果。 Apakah itu berat? Iya, sangat-sangat berat. 这是非常的沉重， Tapi puji Tuhan dia bisa menanggung itu. 但是感谢主，他能够担当得住， Bahkan di dalam penjara dia melakukan pelayanan. 甚至在监牢里，他没有终止他的服侍， Dia mengikuti jejak Tuhannya. 他跟随主的脚踪。 Yesus mati sebagai orang benar. 耶稣是以义人的身份受死， Karena dunia memang membenci kebenaran. 因为世界仇恨真理。 Saudara sekalian, 弟兄姐妹们， kalau ada orang membenci kita, 如果有人恨我们， hendaknya bukan karena tingkah laku kita yang menyakitkan orang lain. 不是因为我们伤害了别人， Bukan karena kita menyakiti orang lain. 不是因为我们去伤害别人， Tapi hendaklah karena kebenaran. 但是因为是义的关系。 Itulah yang dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. 这就是我们的主耶稣所做的， Bagi kita 对我们 yang mengklaim diri sebagai orang Kristen. 我们承认我们自己是基督徒， Mari kita mengikuti jejak Tuhan kita Yesus Kristus. 让我们跟随我们的主耶稣的脚踪行， Karena itu adalah salib yang harus kita pikul. 因为这是我们必须背的十字架。 Poin yang kedua, 第二点， Yesus tidak hanya mati sebagai orang benar, Yesus- tetapi juga sebagai hamba yang menjalankan misi Allah. 耶稣死不单是身为义人，但是他也是成为实行上帝使命的仆人而死。 Para ahli perjanjian baru 新约的学者们 juga melihat
gaung dari Yesaya 52-53. 也看到了以赛亚书52和53章的记载， Pada kisah yang Matius ceritakan tentang penyaliban Yesus. 把它和马太福音所记载的关于主耶稣被钉十字架的事迹来连起来。 Jadi narasi penyaliban Yesus tidak hanya menggemahkan Mazmur 22, tapi juga Yesaya 52-53. 所以主耶稣在钉十字架的事迹，不单是诗篇22篇的回响，也可以在以赛亚书52和53章看到。 Khususnya Yesaya 52 ayat yang ke-13 sampai Yesaya 53 ayat yang ke-12. 特别是以赛亚书52章13节到以赛亚书53章12节， Yang menggambarkan seorang hamba Yahweh 描述一个仆人的状况。 yang juga adalah pemimpin bangsa Israel. 他本来是以色列的领袖， Tetapi pemimpin ini begitu menderita. 但是这位领袖却受了很大的苦楚。 Digambarkan seperti apa pemimpin yang tidak berhasil. 就好像是一个失败的领袖一样。 Tetapi saudara-saudara Yesaya 53 ayat yang keempat berkata, 但是以赛亚书53章第4节说， sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira ia kena tulah, dipukul dan disakiti Allah. 他诚然担当我们的忧患，背负我们的痛苦，我们却以为他受责罚，被上帝击打苦待了。 Saudara-saudara sekalian, ketika Yesus diadili, 弟兄姐妹们，当耶稣受审判的时候， agak aneh memang. 是一件很奇怪的事。 Kalau kita lihat ke suasana ruang pengadilan, 如果看到那个时候的审判庭里， ada jaksa yang sibuk menuntut. 有在那边控告的， Kemudian ada pembela yang sibuk membela. 然后有辩护人， Tetapi di dalam pengadilan Yesus, 但是在主耶稣的审判的时候， Matius 27 ayat 12 sampai 14 berkata, 马太福音27章12到14节说， ketika tuduhan terhadap dia diajukan oleh imam-imam kepala dan tua-tua, ia tidak menjawab sepatah pun. 他被祭司长和长老控告的时候，什么都不回答。 Ayat 13, Pilatus bertanya, kenapa tidak menjawab? Ayat 14, ia tidak menjawab sepatah kata pun, sehingga gubernur itu sangat heran. 13节，比拉多就对他说：“他们做见证告你这么多的事，你没有听见吗？”14节，耶稣仍不回答，连一句话也不说，以致巡抚甚觉稀奇。 Saudara-saudara ini menggambarkan apa yang digambarkan Yesaya 53. 弟兄姐妹们，这就是以赛亚53章所描绘的。 Ayat yang ke-7. Di Dia tiga. dianiayai, tetapi ia membiarkan dirinya disakiti dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. 第7节，他被欺压，在受苦的时候却不开口。他像羊羔被牵到宰杀之地，又像羊在剪毛的人手下无声，他也是这样不开口。 Sang pemimpin ini dihina, dicaci maki, dituduhkan segala hal yang jahat, dan sang pemimpin itu diam saja.
这一位领袖，他被人诬告，他被人嘲笑，被人欺压，但是他一句话也不说。 Karena sang pemimpin ini, yang katakan hamba Yahweh ini, menjalankan misi Allah. 因为这一位领袖，他是在实行上帝的使命， Yaitu menanggung dosa umat 就是 Israel. 要担当以色列民的罪孽。 Dan ini juga yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. 这就是主耶稣所做的。 Saudara-saudara sekalian, bahkan sebelum memasuki Yerusalem, 弟兄姐妹们，甚至在还没有进入耶路撒冷之前， Yesus mengingatkan murid-muridnya bahwa anak manusia akan dihakimi dan disalibkan hingga mati. 耶稣就提醒他的门徒说，人子要被受审判，并且要被钉死。 Pada hari sebelumnya, yaitu biasanya kita rayakan sebagai Kamis Putih itu ya, ada perjamuan kudus dan Yesus mengatakan, inilah tubuhku, inilah darahku, ya, yang dipersembahkan buat kamu. 在耶稣受难前一天晚上，就是最后晚餐的时候，耶稣说：“这是我的身体，为你们死的；这是我的血，为你们所流的。” Kemudian setelah itu Yesus pergi ke Taman Getsemani dan berdoa semalaman. 然后在客西马尼园，耶稣整夜祷告。 Dia berdoa, Tuhan kalau mungkin lalukailah cawan ini daripadaku. Yang maksud cawan itu adalah cawan penderitaan dan kematian. Tetapi kehendak-Mu lah yang jadi. 他向上帝祷告说：“我父啊，这杯若不能离开我，必要我喝，就愿你的意志成全。” Yesus tahu bahwa dia datang ke Yerusalem membawa misi yang sangat besar, yaitu menanggung dosa umat Allah. 耶稣知道他来到耶路撒冷，他要实行一个非常大的上帝给他的使命，就是要拯救上帝的子民。 Itu sebabnya ketika dituduhkan segala tuduhan palsu, Yesus tetap diam. 所以当他被所有的虚假的控告的时候，他没有开口说话。 Ketika Yesus dicambuk, dia tetap diam. 当他被鞭打的时候，他也一句话也不说。 Ketika dia dihina, dia tetap diam. 在法庭里，他被轻视、被讥笑的时候， Ketika dia olok-olok, 他 di 被 bawah 人 kayu salib orang mengolok-olok, Yesus tetap diam. 他被人嘲笑，在十字架底下也是被人嘲笑，他仍然不说话。 Maka sebelumnya dia berkata kepada Bapa, ampunilah mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan terhadap aku. 他之前他向上帝呼求，父啊赦免他们，因为他们所做的，他们不晓得。 Teriakan Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? 当他呼喊我的上帝，我的上帝，为什么离弃我？ Adalah teriakan orang yang menjalankan misi Allah, saudara-saudara sekalian. 他是身为一个实行上帝使命的人， Bukan teriakan orang yang berdosa minta pengampunan daripada Tuhan. 他不是犯罪的人向上帝呼求赦免， Tapi seorang yang dengan setia menjalankan misi Allah. 但是他是一个忠心实行上帝使命的人。 Menyelamatkan saudara dan saya dan menghadirkan kerajaan Allah di dunia ini. 他要拯救我们，你和我，并且他要把上帝的国度带到世界上。 Untuk itu dia memikul penderitaan yang sampai dia merasa hampir tidak kuat. 为了这个缘故，他要担当这个非常沉重的刑罚，一直到一个点，他觉得好像他也没有办法了。 Allah yang selama ini berserta dengan kami, saya rasakan kekuatannya. Saya pengen engkau menolong saya pada titik ini. Tetapi saudara sekalian, itu tidak terjadi. Dia tetap harus melewatinya sampai mati di atas kayu salib. Mati disalibkan. 上帝本来一直与他同在，加添他力量，扶持他。但是到这个点上，
他仍然要自己一个人经过这个痛苦到死， Ini tidak mudah saudara-saudara. 这是非常不容易的。 Salib, 十字架， Yesus mengatakan barang siapa yang ingin mengikuti dia harus memikul salibnya. 耶稣说：“凡跟从我的，要背起他自己的十字架。” Kita tidak memikul salib Yesus, tetapi memikul salib kita. 我们不是背负主耶稣的十字架，我们是背我们自己的十字架。 Kita harus menderita sebagai orang benar. 我们要身为一个义人而受苦， Kita juga harus menderita sebagai orang yang menjalani misi Allah. 我们也必须身为实行上帝使命的人而受苦。 Menutup pemberitaan firman Tuhan hari ini, 结束今天早上的信息， saya akan menceritakan sedikit tentang seorang yang bernama Albert Schweitzer. Banyak yang tidak tahu. 我要讲一个人物，他名叫 Albert Schweitzer， 很多人不知道他。 Dia seorang penerima hadiah Nobel kemanusiaan di tahun 1950-an. 他在1950年间，是一个接受了诺贝尔奖的人， Orang yang sangat brilian. 是一个非常聪明的人。 Tadi kita disuguhkan dengan satu persembahan pujian yang sangat indah. 刚才我们听了很好的诗歌献唱。 Nah, Albert Schweitzer ini adalah seorang pemusik, pemain organ gereja. Albert Schweitzer 他是在教堂弹风琴的人， Tidak hanya itu, dia seorang konduktor 他也是乐团的指挥， dan banyak memimpin orkestra. 他带领了很多的乐团。 Tapi tidak hanya itu, saudara sekalian. 但是不单单如此， Dalam kenamaannya dia juga suka belajar teologi. 他也是很喜欢来研究神学， Dan dia mendapat doktoral di bidang biblika. 然后在解经方面，他也是有很深的造诣，甚至得到了头衔。 Ada 2 buku dalam ketika dia nulis itu disertasinya, ada 2 buku yang sangat terkenal. 他写了2本论文，很出名的， Satu tentang Yesus dan satu tentang Paulus. 一本是关于耶稣，另外一本是关于保罗。 Dua-duanya sangat terkenal hingga sekarang ini. 这2本书到现在都还是很出名。 Tapi pandangannya tentang Yesus dan pandangannya tentang Paulus itu ditentang pada zamannya. 但是在他那个时代，他所写的关于耶稣还有关于保罗被人反对， Karena ada perspektif yang berbeda. 因为他有大家不同的观点。 Menurut dia, 他认为 Yesus yang hidup di bumi ini 耶稣在世上活着的时候， bukanlah Yesus yang maha tahu. 不是无所不知的耶稣。 Itu memang di ayat Alkitab ada mengatakan, Bapa tahu segala sesuatu, anak tidak tahu segala sesuatu. 因为他觉得在圣经有说，天父知道，但是子不知道。 Tapi dia percaya bahwa Yesus mendedikasikan hidupnya untuk mendatangkan kerajaan Allah. 但是他相信耶稣在世上的生活，就是为了把上帝的国度带来。 Itu sebabnya Injil Markus dimulai dengan apa? Perkataan Yesus berkata, bertobatlah karena kerajaan Allah sudah di tangan, sudah dekat. 所以马可福音一开始就说要悔改，因为上帝的国度近了。 Di dalam doa Bapa kami Yesus mengajarkan, datanglah kerajaanmu. 在我们的主祷文也是说，愿你的国降临。 Nah, dia merasa bahwa bagaimana Yesus mendatangkan kerajaan sorga dengan cara mati di atas kayu salib. 所以在他的书本里，他说，
耶稣怎么样以在十字架上受死来，把上帝的国度带到世上呢？ Yesus bersedia menderita demi kerajaan Allah. 耶稣甘愿为了上帝的国度受苦。 Wah, pada saat itu gak begitu banyak diterima. Orang liberal tidak dapat terima, orang konservatif juga tidak terima pada saat itu. 那个时候，自由派和保守派的人都不能够接受他的观点。 Tapi dia begitu yakin kerajaan sorga harus hadir di dunia ini. 但是他非常坚信，上帝的国度必须降临到世上。 Akhirnya apa? Dia studi lagi. Jadi sudah ahli musik, ahli Alkitab. Dia studi lagi jadi dokter. 最后，他不单是一个音乐家，然后他也是神学家，他又再去读医科，当医生。 Di Eropa banyak dokter. 在欧洲有很多的医生， Dia pergi ke Afrika bersama istrinya. 他就和他的妻子去非洲侍奉。 Dari salah satu kota di Afrika dia masih masuk ke pedalaman seperti Pak Hardi. Ya, ke pedalaman, kalau ke pedalaman Kalimantan dia ke pedalaman Afrika 14 hari naik boat. 从非洲的城市，他坐船14天进到内地，非洲的内地， Buka rumah sakit di situ. 在那边建医院， Menderita di situ. 在那边受苦， Menjadi berkat bagi banyak orang di situ. 在那边他成为多人的祝福。 Dia mengikuti Yesus. 他跟随耶稣。 Kalau Yesus menyembuhkan dengan mujizat, 如果耶稣以神迹来医治人， dia tidak bisa melakukan mujizat, tapi dia ada ilmu kedokteran yang dia pelajari dan dia banyak melakukan operasi di pedalaman itu. 他不能够行神迹，但是他以他的关于医学的知识来帮助那些非洲内地的人医治他们。 Penderitaan yang luar biasa, orang berkata ini orang gila atau ya gimana ya? 很多人都以为他这个人神经病还是怎么样，甘愿这样的受苦， Sampai akhirnya 一直到最后， pengorbanannya diakui. 他的牺牲被人赞赏。 Puluhan tahun kemudian dia dihadiahi penghargaan hadiah Nobel kemanusiaan. 几十年以后，他得到了诺贝尔的人性奖。 Saudara-saudara sekalian, kita dipanggil untuk mengikuti Yesus. 弟兄姐妹们，我们被呼召要跟随耶稣， Untuk melakukan kebenaran 要行公义， dan melakukan misi Allah. 并且要实行上帝的使命。 Mungkin tidak seheboh Albert Schweitzer, 也许没有像 Albert Schweitzer 那么的轰轰烈烈， mungkin sesuatu yang kecil tapi Tuhan pengen itu kita lakukan dalam hidup kita. 也许只是一件小小的事情，但是上帝要我们在我们的生活中实行。 Akan ada penderitaan, ya. 我们可能会受苦， Menderita sebagai ibu rumah tangga, 成为一个家庭主妇要受苦， menderita sebagai kepala keluarga, 你做家长会受苦， menderita sebagai anak, 做孩子的也会受苦， menderita sebagai pekerja, 做工人的也会受苦。 tapi menjalankan misi Allah. 但是我们是为了实行上帝的使命。 Mari saudara-saudara sekalian, 弟兄姐妹人，来吧， kita mendedikasikan hidup kita. 我们要贡献我们的人生， Karena itulah yang dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. 因为这也是我们的主耶稣所做的。 Mari kita berdoa. 我们祷告， Tuhan, hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. 主啊，你的仆人已经传递了你的真理， Tuhan, tolong kami. 求主帮助我们， Tolong kami hidup sebagai orang benar,
求主帮助我们，使我们为义而活， Tolong kami untuk menjalankan misi Allah, 帮助我们实行上帝的使命。 walaupun harus menderita, 虽然我们必须受苦， walaupun terkadang harus berteriak, mengapa Tuhan begitu jauh. 虽然有时候我们会呼喊主啊，你为什么这么远？ Tapi kami yakin 但是我们深信， dengan menjalankan ini, 我们这样做的话， kami menjadi anak yang berkenan di hadirat-Mu. 我们成为讨你喜悦的儿女。 Dalam nama Tuhan Yesus. 奉主耶稣的名， Amin. 阿门。 Mari kita hadirkan kerajaan Allah walaupun kita harus menderita. Dalam kehidupan kita sehari-hari kita sering bergumul dengan pergumulan kebutuhan hidup, pergumulan akan kesehatan, ataupun galau menghadapi hari esok. Kita juga terombang-ambing oleh nilai-nilai kehidupan, nilai-nilai duniawi yang sangat menggoda dan berbeda dengan apa yang kita yakini. Hanya di dalam Yesus kita bisa menemukan damai, sejahtera. Hanya Yesus yang akan menuntun kita ke tempat yang teduh. Dia, maka percayakan diri kita kepada Dia, Gembala yang agung, yang akan menuntun kita ke tempat yang teduh. Mari kita naikkan pujian Tempat Teduh. KPPK 210. Jiwa
Kita akan bersama-sama membaca. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, salibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Engkau sudah mengutus hamba-Mu untuk menyampaikan firman Tuhan. Tuhan, kami mohon pertolongan-Mu dalam sepanjang kehidupan kami, setiap hari. Dan biarlah kami sungguh-sungguh dapat menjadi saksi-Mu, menyampaikan berita shalom, bukan hanya untuk kami juga, tetapi juga untuk orang-orang yang sungguh-sungguh memerlukan akan jalan keselamatan ini. Tuhan, kami juga ingat, bentar lagi kami akan melaksanakan ibadah Jumat Agung. Ya Tuhan, mohon pertolongan-Mu dan pimpinan-Mu. Biarlah kami sungguh-sungguh sekali lagi dapat mendalami, bahkan meresapi akan penderitaan-Mu. Tuhan, oleh karena Engkaulah kami bisa punya pengharapan. Oleh karena Engkaulah kami punya hari depan. Sebab itu ya Tuhan, tolong kami. Telah seluruh umat-Mu bersama-sama bersiapkan diri saat kami ikut di dalam ibadah Jumat Agung. Biarlah kami sungguh-sungguh sekali lagi untuk menyerahkan diri kami, untuk bersama-sama menyaksikan kasih karunia-Mu, baik bagi gereja, tapi juga untuk dunia ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan pemerintah kami ke dalam tangan Tuhan. Mohon Tuhan memimpin dan menyertai. Kami mengucap syukur karena Engkau sudah melaksanakan pemilu yang aman. Terima kasih. Kami percaya dan yakin apa yang Engkau sudah pilih, itulah yang Engkau kehendaki. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, pemimpin kami pada masa yang akan datang. Mohon Tuhan sertai, mohon juga Tuhan pimpin. Kami sekali lagi serahkan akan seluruh jemaat-Mu ke dalam tangan Tuhan, dari pusat sampai daerah. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terpujilah nama-Mu. Demikianlah kami berdoa dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Mari silakan duduk. Kita semua mengerti betapa besar pengorbanan Tuhan untuk menyelamatkan kita, menghapus dosa kita. Betapa besar siksaan yang Dia derita sebelum mati di kayu salib. Untuk menghargai, untuk membalas kasih Tuhan tersebut, mari kita ingin bersyukur kepada Dia, kita ingin menghormati Dia, memberi penghormatan kepada Dia, dan kita memuliakan Dia. Tidak hanya menebus hidup kita dan dosa kita, Dia juga senantiasa memastikan bahwa kita dapat melalui hari demi hari kita dengan baik. Dia cukupkan segala kebutuhan kita. Mari kita sambil memberi persembahan, kita enakan pujian penghormatan.
Ya Allah, tidak ada kata yang cukup kami berikan kepadamu untuk semua perbuatanmu di dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk karya keselamatan yang Tuhan kerjakan untuk kami. Terima kasih Tuhan, Engkau mau menderita, Engkau mati, dan Engkau bangkit untuk menebus dosa-dosa kami. Kami berterima kasih kepadamu, ya Tuhan, yang sudah memelihara hidup kami setiap hari, setiap saat, di dalam berbagai pergumulan. Engkau ada, Engkau hadir di dalam segala musim hidup kami. Terima kasih untuk kekuatan yang Tuhan berikan. Terima kasih untuk semua yang Tuhan sudah lakukan bagi kami. Tuhan, pada pagi ini kami juga mau membawa persembahan. Persembahan kami Tuhan, yang asalnya daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan memelihara hidup kami dengan berkecukupan. Terima kasih Tuhan, karena di dalam semuanya itu kami juga mau mempersembahkan seluruh hidup kami yang sudah Tuhan tebus ini, agar sungguh kehadiran Tuhan di dalam hidup kami boleh menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, biarlah ini juga menjadi satu pernyataan iman kami, bahwa Allah yang sudah mencukupi kami di masa-masa yang lalu, Tuhan juga akan mencukupi kami di masa-masa yang akan datang. Terima kasih ya Allah, segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sidang jemaat pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. 但愿天父奇妙的慈爱，主耶稣基督不改变的平安，圣灵的感动，常与你们同在，从今时直到永永远远。Kiranya kasih Allah Bapa yang sempurna, damai sejahtera Yesus Kristus yang tidak berubah, persekutuan Roh Kudus beserta dan jemaat sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat persilakan duduk. Shalom saudara-saudara semua. Shalom. Ya, dari sini ya. Ucapan terima kasih kepada Pendeta Surif dari dosen STAA ya, yang telah menyampaikan firman Tuhan di dalam 2 kali kebaktian ya. Kebaktian KU1 juga KU2. Ya, kita bersyukur ya untuk Pendeta Surif yang sudah melayani kita pada hari ini di dalam 2 kebaktian. Tuhan Yesus memberkati akan pelayanan Pendeta Surif ya. Dan juga ada semuanya sebenarnya ya. Namanya Semu Esther ya. Hadir tadi di KU1 ada. Di KU2 lagi pergi sebentar tapi nanti akan hadir di sini. Ada berita duka cita, tapi sebelumnya itu saya ingin memanggil seorang saudara yang hadir di tengah-tengah kita pada hari ini, yang baru pertama kali beribadah. Namanya Bapak Dwi. Bapak Dwi silakan berdiri dari tempatnya supaya kita bisa mengenal.
Selamat datang Pak Dwi. Kita senang sekali Bapak Dwi bisa beribadah bersama dengan kami di sini. Ya. Dan ada berita duka cita, telah kembali ke rumah Bapa di surga Saudara Tan Fung Fu, kakak laki-laki dari Saudara Tan Diwijaya dalam usia 62 tahun pada hari Minggu yang lalu 17 Maret. Dan jenazah sudah dikremasi pada hari Rabu. Majelis dan jemaat turut berduka, kiranya Allah Roh Kudus menghibur keluarga yang ditinggalkan. Ibadah memperingati kesengsaraan Tuhan Yesus akan dilaksanakan pada hari Jumat 29 Maret pukul 9:30 ya. Jadi biasanya kita mengadakan ibadah Jumat Agung itu dari pagi sampai malam. Tapi untuk kali ini kita mengadakannya 1 kali, jam 9:30 sampai dengan selesai. Dengan tema 7 perkataan Yesus di salib, dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Danny Christopher dan juga Pendeta Hardy Varianto. Dan di dalam ibadah ini juga akan dilakukan perjamuan kudus, dan diharapkan jemaat datang untuk tidak terlambat. Ya, datanglah lebih awal supaya bisa mempersiapkan hati dengan baik. Dan untuk mempersiapkan hati kita, jemaat akan dikirimkan renungan pada tanggal 27 dan 28 Maret. Hari Rabu dan hari Kamis, setiap kita akan menerima WA yang isinya renungan. Renungan di dalam rangka memperingati hari kesengsaraan Tuhan ini. Melalui WA GPembri ya. Jadi hari Rabu 1, hari Kamis 1. Semoga kiranya jemaat bisa mengikuti merenungkannya ya. Dan untuk persiapan untuk beribadah pada tanggal 29 Maret itu ya, jemaat diharapkan mempersiapkan diri dengan puasa atau kurangi makan disesuaikan dengan kondisi kesehatannya masing-masing. Ya, jadi kalau yang lalu-lalu kita puasa di hari Jumat Agung itu, kemudian dari pagi, kemudian sore kita buka sama-sama, kemudian malam kita ibadah perjamuan kudus. Tapi kali ini saudara-saudara semua bisa mengatur jadwal puasanya. Mau mulai dari besok boleh, mau mulai dari hari Rabu boleh, hari Kamis boleh. Ya, silakan disesuaikan dengan kesehatan masing-masing. Puasa atau kurangi bicara. Tidak membicarakan hal-hal yang tidak penting atau gosip dan lain-lain. Batasi bergurau, kendalikan emosi, hindari perdebatan atau pertengkaran. Ya. Dan juga tidak mencari hiburan atau menghabiskan waktu untuk hobi. Misalnya main games, nonton drakor atau drama-drama yang lain. Dipuasain dulu ya, supaya hati kita bisa fokus dan lain-lainnya. Itu yang namanya puasa ya. Kalau semua itu tetap kita lakukan namanya enggak puasa, enggak ada yang kita korbankan. Kita sudah mendengar Tuhan berkorban untuk kita mengorbankan apa yang kita sukai, hobi kita itu sesaat ya. Jadi kita persiapkan diri dengan baik dan menjaga suasana hati dan pikiran yang tenang. Pusatkan pikiran hanya kepada Tuhan yang sudah menderita untuk kita. Lalu pada saat hari ibadah, pada saat Jumat Agung, saat Bapak Ibu memasuki ruang ibadah ini, tidak ada yang bicara atau ngobrol. Ya, kalau saya perhatikan kalau minggu walaupun ibadah, walaupun lonceng sudah berbunyi, Bapak Ibu masih ada yang ngobrol-ngobrol, masih ketawa-ketawa, masih rame. Ya. Kurangi itu supaya kita bisa mempersiapkan diri kita dengan baik, hati kita ya. Nah, semua orang diharapkan menjaga suasana hening dan serius. Kalau menyapa kita bisa dengan anggukan tangan atau dengan tangan. Ya, kita tahu bahwa itu kita harus menjaga suasana yang hening. Ibadah Paskah akan dilakukan secara intergenerasi. Dilaksanakan pada hari Minggu depan 31 Maret jam 9:30 dan ibadah hanya 1 kali
satu kali ya. Jadi anak-anak sekolah minggu sampai dengan opa oma semua gabung jadi satu di dalam ibadah ini. Dan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Persembahan pada hari tersebut dilaksanakan secara tunai dengan maju ke depan dan memasukkan uang persembahan ke dalam kotak yang disediakan. Bapak Ibu udah tahu ya, udah biasa ya kita lakukan ya setiap kali ketika ada ketika ada intergenerasi. Anak-anak sekolah minggu duduk bersama dengan orang tuanya, kecuali anggota paduan suara tunas muda ya, mereka duduk bersama dengan teman-temannya. Dan diharapkan anak-anak itu sudah sarapan dari rumah. Dan bagi orang tua yang memiliki anak yang memerlukan ruang gerak lebih luas, lebih leluasa, misalnya masih perlu diberikan susu, atau makanan, ataupun dia lebih aktif bergerak, dihimbau untuk duduk di aula bawah. Kita lihat e-poster untuk minggu depan di dalam perayaan Paskah kita. Temanya murid yang bersaksi yang akan dibawakan oleh Pendeta Dani Christopher dari Lukas ya, itu ayatnya ya, Lukas 24 ayat 48. Dan apa yang kita siapkan di dalam sepanjang minggu sengsara ini, kita akan merenungkan pertanyaan, kapan terakhir kali kita bersaksi tentang Kristus? Kapan terakhir kali kita bersaksi tentang Kristus? Kiranya kita bisa memikirkan pertanyaan ini dan kita juga mendengarkan apa yang firman Tuhan katakan di Minggu Paskah yang akan datang. Terima kasih untuk ibadah pada hari ini. Kita bersyukur ya. Silakan doa teduh dan kita ketemu untuk hari Jumat yang akan datang.